Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita sambung part 2. Yang ni kita nak buat exercise muka surat 74. Okey, sebelum tu macam yang kita lihat dalam exercise ni kita ada 7 soalan. Untuk soalan yang sebenar ada 5 lah. Sebab yang 6 dengan 7 tu adalah untuk kita generatekan kepada PDF untuk kita hantar. So 1 sampai 5. Okey, soalan 1 dia kata pada 10 Julai kita ada purchase order dari Pencil Manufacturing Company untuk 1000 pieces pensel 2B, dan setiap satu pensel tu 0.28. So kita kena generate to purchase order as a PDF file. Okey, macam yang kita tahu, untuk purchase order, kalau kita nak untuk PO kita dah tahu dia adalah untuk order. Untuk order. Dan nombor 2 ni, okey, tak apa, kita buat nombor 1. Okey, kita nak order dan supplier kita bukan lagi Paper Innovation Ltd, tapi Pencil Manufacturing Company. Okey, so kita tekan, kita use supplier. Okey, sebentar ya, Aisyah nak guna earphone untuk tukar kepada earphone sebab takut nanti suara tak dengar. Okey, jadi kira korang dengar lah ni Okey, kejap. Okey, jadi untuk yang ni, nombor 1 ni, kita nak order. Kalau kita tahu kita order ni, kita perlu generate to PDF. Okey, first kita nak beli Pencil Manufacturing Company. Okey, ni 30. And purchase order dia adalah I think 4. Sebab Aisyah dah buat. Maafkan Aisyah Kejap, Aisyah kena check semula. Tahu. Okey, 1, 2, 5. Betul lah, 5 dan 7. Okey, so ni memang 5. Okey, pada tarikh bila ni? 10 hari bulan 7 2008. And untuk order ni tak ada supplier invoice. And kita order berapa? 1000 unit. Okey, item number adalah ni PCL01. Ni untuk pensel lah, pensel 2B, dan dia punya harga seunit adalah 0.28 sen. Okey, so akan jadi 280 lah total dia. Macam yang saya cakap tadi, kalau order kita perlu send to this. Sebab apa? Yang ni adalah yang ni akan bagi kita markah. Walaupun markah tu kecil, tapi dia berbaloi lah untuk ni. Okey, so dia ni macam ni. Kita save. Okey, kita tunggu. Okey, bila nombor 1 kita dah PDF kan dia. Kalau nak check kat sini lah. Sekejap. Yang ni yang mana? Okey, yang ni yang baru. Okey, tengok dia punya macam mana. Kita kena check, pastikan korang punya dia betul lah kiranya. Ni purchase order lah. Kita beli barang dan record invoice kita tu pada syarikat tu. Kita hanya purchase order. Kenapa invoice tak ada? Sebab invoice orang syarikat supplier kita yang ada maklumat kita. Faham? Betul kan? Okey, itu saja untuk yang PO 0005. Nak check semula. Okey, sekarang nombor 2. Okey, kalau nombor 2 ni dia kata pada 13 hari bulan 7 barang yang dia dah order tu dah sampai. Okey, dah sampai. Dan bill pun kita dah terima. Jadi kita perlu convert tu supplier bill. Okey, macam ni kita tahu masa kita order tu, kalau barang dah sampai, kita kena change to bill untuk kita nanti kita nak boleh bayar. Okey. Okey, tadi step pertama order, step kedua adalah change to bill. Okey, change to bill.
pada tarikh bila? 13 hari bulan 7. Dan supplier invoice, dia ada bagi tak dalam ni supplier invoice? Macam tiada. Jadi Aisyah tak letak sebab dia tak ada tau dalam buku. Okey. So masukkan ni 1000. Dia terima semuanya. Dia barang yang dia order dia terima. So dia tak ada apa-apa lah. Dia ada apa-apa tu. Okey. Dan tiada apa-apa. Jadi dah, ni pun date dah ubah. Jadi kita boleh tekan record. Bill ni kita tak perlu dah nak send to this, send to this. Order saja. Order saja. Okay. So kita dah boleh record. Ni this purchase is pre-date. Maksudnya faham-faham lah. Dan klik cancel untuk record. Sebab kita nak ni. So kita kena tekan OK lah untuk record. Kalau cancel tu kita tak perlu record. Okay, so kita tekan OK. Nak record benda lah pembelian ni. Okay. Kita tunggu. Nampak tu loading. Okay. Nombor 2 dah settle. Okay. Nombor 3 ni. Dia kata. Dia ada tu. Dia jumpa 150 item daripada pensel tu. Apa namanya? Rosak. Ataupun itulah. Rosak semasa nak menghantar. Dan supplier setuju untuk terima semula produk. So kita perlu record untuk return supplier pada 14. Apply this credit against the outstanding balance. Okay. So macam mana? Okay, ni kira credit note lah. Okay, yang pertama tadi tu kita buat order. Yang kedua tadi tu change to bill. Okay, yang ketiga ni untuk buat credit note. Okay, credit note. Okay, so macam mana? Untuk credit note, kita boleh tadi kita tengok kat buku surat 70 dengan 71 nak untuk buat credit note. Macam biasa, kita pergi kat enter purchase, bill, bill dan masukkan apa yang kita nak pulangkan tadi, company apa? Pencil. So use supplier. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita masukkan date dia bila? Date dia bila? Pada 13 tadi tu kot. No. It's 14. Okay, so supplier invoice pun tak ada. I don't know why tak ada. And dia nak berapa tu? Dia nak pulang berapa? 150. Macam yang Aisyah cakap tadi, kalau pulang depan dia akan jadi negatif 150. Okay. Okay, pada item number apa? PCL 01. Okay, pada harga ni. Dan dia punya ni akan tolak ni lah. Okay, so dah tu apa semua. Kita tekan record. Okay, bila kita dah tekan record, jangan lupa yang dia masih ada dekat sini. Dan kita nak apa ni, macam company pencil tu, dia dah setuju untuk kita return balik produk kita. Okay, kejap. Return product. To accept the return of defective product. Ni tolak duit. Ni tolak utang. Wait a minute. I think perlu tunggu sekejap Habislah. Kejap. Kejap ya. Tu korang boleh ni lah, start tu kena faham-fahamkan kenapa dia tu apa semua ni Okay, kejap Aisyah nak tanya someone. Sebab bila dah baca ni baru perasan something. Dia kena receive ke ataupun refund? Macam yang Aisyah buat sebelum ni, Aisyah buat apply je, apply to purchase. Tapi yang ni sama ada receive refund ke ataupun apply to purchase. Dah sudah Aisyah pun tu. Macam yang kita tahu, apply to purchase ni adalah untuk tolak hutang. Dan receive refund ni
refund from the supplier. I'm not sure maksudnya apa. Sorry please someone yang boleh apa ni, yang boleh acuh cepat. Sebentar ya. Okay, macam tadi tu kita tunggu sekejap sebab ni nak pastikan sama ada apply to purchase atau receive refund. Okay, sebelum tadi tu kita tahu kalau order je, ni nak ingat balik lah, kalau order, kita ada order something, kita perlu apa ni, kita perlu apa tu, kita perlu send to this untuk kita record jadikan dia PDF. Sebab itu akan dapat markah. Kita ulang balik lah okay. Dan kalau yang ni open bill ni macam kita ada nak kita dah nak bayar something ke apa kan. Kalau kita dapat pulangan, kita ada nak pulang kalau barang rosak, kita kena enter purchase, kena kredit tu lah. Lepas tu close bill ni kalau kita dah settle bayar. Tengok macam ni kan, kenapa dia ada negatif 60? Sebab tadi kita nak tolak, kita bayar hutang tadi, nampak tak? So tadi daripada masa kita yang buat pertama tu, daripada 240 jumlahnya, balance nya ada 140. So kita tinggal hanya bayar 140 je untuk yang ni. Okay. Ni pun 15 tadi ni. Sebab apa 15? Sebab kita nak pulang 5. Pulang barang sebanyak 5. Tahu? Dia kan? Mana? Ni kan. Kalau receive refund ni, dia untuk bayar guna tu kot, payment method, nak bayar guna apa, cash ke check ke kan. Okay, kalau yang ni apply to purchase ni, macam yang saya cakap tadi lah, dia nak apa tu, bayar tu. Okay, so berapa ni, 42 macam tu. So dia akan jadi macam ni tau. Pada waktu bila tu, pada waktu pada 14 hari bulan. 14 hari bulan. Please someone. Sekejap, I think I need to call someone. Sebentar ya. Kalau ni betul ni, yang ni tadi ni dekat mana tu apply to purchase kan. So korang tu lah teruskan ni. Saya tanya orang jap. Ciha, apa ni yang aku ada WhatsApp engkau tu pasal yang soalan yang aku tanya tu, nombor 3 tu, dia kata company setuju untuk terima pulangan dia. Maksudnya kita nak apply tu ke atau receive refund tadi? Apa company setuju apa? Kau cuba tengok WhatsApp aku yang dalam gambar yang aku bulatkan tu. Okay. Dah tutup dah. Masalahnya aku dah keluar ni dah. Aduh, macam mana ni? Kalau dia tak masuk lah. Baik. Okay. Kalau ada, oh, dia WhatsApp. Sekejap Kau tengok dia punya ni. Apa dia pula? Kau tengok dia punya ni, dia cakap accept the return. Maknanya dia terima untuk dapat balik, kita nak pulang balik barang dia. So yang macam biasa juga apply to purchase tu. Okay. Okay, thank you. Okay, jadi macam yang Siti Hari cakap, dia kata macam biasalah apply to purchase sebab kita nak pulang, kita nak bayar tu kan. Okay, jadi pada 14 Julai. Oh, kejap, ada masuk lagi. 14 Julai masukkan. Ni yang apa yang kita nak tolak tadi tu. So, lepas tu kita tekan record. Hola.
Sama. Okay, so dekat sini dah tak adalah hutang kita, dia akan ada kat sini. Okay, sebanyak 42. Sebab apa 42 tadi? Sebab kita ada pulangan 150 pieces pensel sebab rosak. Okay, jadi untuk nombor 3 dah settle, tak perlu nak ni lagi. Okay, nombor 4 ni pula. Okay, nombor 4 ni pada 16 bulan Julai purchase di-create lagi untuk Paper Innovation Ltd. Dia beli sebanyak 80 unit untuk A4 paper dan 60 unit untuk A3 paper pada harga yang lain. So kita enter purchase macam biasa, kita order sebab kita nak order barang baru tapi pada harga yang lain. Kita nak order paper tapi pada harga per unit yang lain. Okay, so kita use supplier ni, cancel, and pada bila tu? Pada 16 hari bulan Julai. 16 hari bulan Julai. Supplier invoice pun tak ada, so I'm not sure nak tak macam mana. Okay, untuk pertama kita tahu dia beli 80 unit untuk A4 paper, PPR A4. Okay, yang ketiga dia beli 60 unit daripada PPR A3. Ini A3. Okay, enter. Okay, tapi pada harga per unit yang lain. 3 ni pada RM3, RM3.20. Yang ni dia naik harga lah ni, mahalnya RM7.80. Okay, so enter. Dia akan nampak ada perubahan harga di situ, betul tak? Okay, so sebelum tu kita, macam yang saya cakap tadi, kalau order kita perlu buat apa? Send to this. Send to this. Okay, tekan OK. Okay, nampak tak dia ada ni? Save. Okay, dan step kedua macam biasa, bila kita dah order, kita kena change to bill. Kita tengok dekat order ada yang terbaru, kita select paper yang terbaru ni dan change to bill. Ni macam ni, kita tengok muka nombor 5. Nombor 5 dekat muka surat 74 ni, dia kata dia hanya terima separuh daripada barang yang dia order tu. Separuh bermaksud untuk A4 paper dia hanya dapat 40 unit saja. Dan yang A3 paper pun separuh daripada 60 akan jadi 30 unit saja pada harga yang ni. Okey. Tarikh dia pada berapa bulan tu? 20 Julai. Supplier invoice ni pun Aisyah tak sure ada ke tidak. Ni memang kena tanya madam. Okey. So bila kita bill ni, kita tak perlu nak send to this lah. Okay, so kita record. Tengok ni, setiap bill, setiap kali kita nak record something, mesti ada salah, mesti akan ada warning sama ada kita nak record atau tak nak. Yang tu baik tau. That's why kita belajar AS. Okay, so nombor 5 tu I think dah convert the, wait a minute, ada yang terbaru. Bos ahli tim Paper Innovation Ltd berjanji dia nak bayar balance tu following in mind, convert the 16 bulan Julai order to bill. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Anda sekejap, open bill kat sini. Ini lah kita buat tadi kan. Ni balance yang tinggal lah. Yang ni, yang not sure. Kalau ada perubahan, Aisyah akan bagi tahu dekat WhatsApp je lah. Okay, but never mind this. Kita just generate lah, sebab I don't know how to do.
Okay, so ni apa yang Aisyah faham je. So sekarang ni kita nak generate payable. Macam biasa kita generate, kita tekan purchase payable, reconciliation detail. So customize and masukkan tarikh 31 Julai. Finishing ada include zero balance and display akan ada keluar macam ni. Ni untuk payable reconciliation detail. Okay, send to PDF. Okay, simpan. Oh, ada yang tu. Okay, jadi kita tak boleh, kita kena letak nama. Kita letak bulan Julai lah Dia kata pun untuk month Julai kan, Julai 2008. Okay, okay, close. And dan dia kata determine your payment due is support 31. Itu dah. And yang nombor 7 dia kata generate the purchase and payable journal. So kat mana? Dekat sini, transaction journal ada bawah ni. So kita customize, masukkan tarikh 1 bulan 7 hingga 31 bulan 7. Furnishing tak ada. So display dia akan keluar pelbagai macam ni. Okay, so 10, 13, 14, 16, 16, 20. Okay, nak check bawah ni kan. Okay, 2091. Harap Aisyah betul. Kalau ada salah macam biasa Aisyah akan bagi tahu dekat WhatsApp. Sebab yang ni apa yang Aisyah faham lah. Nak kata Aisyah tahu detail memang tak lah kan. Yang ni apa yang Aisyah dan kawan-kawan Aisyah dapat buat. So kalau ada detail nanti Aisyah akan bagi tahu, ataupun maybe akan ada perbetulan kalau medium kata benda tu salah. Tapi kalau benda tu salah kecil saja, Aisyah akan just dekat WhatsApp je lah. Okay, so Aisyah dah send belum? Okay, belum. Okay, PDF. Yang ni kita masukkan Julai, kira yang baru lah ni. Okay, so kita save. Okay, so dah settle untuk exercise. Itu saja. So kalau korang tengok kat transaction ni kan, kat purchase ni dah ada banyak dah. Dia akan jadi macam ni. Yang tu lah tadi yang kita cuba generatekan tu, benda ni. Tapi kalau ada perubahan tarikh ke apa ke yang benda kecil-kecil, Aisyah akan bagi tahu dekat WhatsApp lah. Macam ni pun kan, Aisyah tak tahu supplier invoice ni macam mana. Kalau tahu bagi tahu Aisyah. Okay, ni close bill apa yang kita bayar tadi. Dia tak ada apa-apa pun dia kata. Jadi itu saja. Ni for hutang dah tak ada. Ni order code all purchase ni pun dah tak ada apa-apa. Itu saja untuk yang last part ni lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih.